Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri dulu Kalau tak siapa datang ni, dari datang sampai balik tak nampak muka Tuan-tuan tak apa tutup, saya buka sekejap je insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar wa ala Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar ba'da ni'amillahi wa ibtalih. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengacara majlis Tuan Pengusi Tuan Haji Zainal Abidin. Sahabat saya pengetua dulu ni, tapi tak pernah sembang. Sembang sekali hari tu jumpa di Bandar Muar. Selalulah jumpa samina-samina mesyuarat. Muka yang handsome tu kan. Alhamdulillah. Tadi saya dapat mesej daripada Ustaz siapa Saya tanya nama dia tak bagi nama. Ustaz Iskandar yang handsome tu. Macam mengusi juga handsome dia. Jadi dia minta tolong datang sini. Dia kata alhamdulillah kebetulan free kan. Insya-Allah. Jadi terima kasihlah Tuan Musi sidang jamaah sekalian memberi ruang dan peluang saya beriktikaf di surau masjid yang mulia ni insya-Allah ya. Ni antara syafaat-syafaat yang kita nak cari bekalan kita di yaumul mahsyar ni lah. Baitullah ni, masjid, surau, musalla ya. Apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi lagilah besar syafaatnya ya. Pada siapa yang nak cari syafaat lah. Yang tak nak cari Allah tak kasih. Allah beri siapa yang nak siapa nak Allah beri ya. Sampai Allah kata kepada para nabinya ni, boleh tuan-tuan boleh rujuk kitab Tanbihul Ghafilin. Dia kata aku heran tengok manusia ni ya. Aku tak heran tengok manusia buat dosa ni. Allah kata memang perangai manusia lah kan, alfa, nafsu, lara kan. Tapi yang aku heran dia tak nak bertaubat. Jadi taubat tu kena cari lah ya. Jangan sampai Allah tengok kita pelik tak nak bertaubat, tak nak beramal ya. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita hamba-hamba yang minal abidin ya, insya-Allah. Jadi ana minta izin pada Ustaz Iskandar tadi. Mula-mula tanya dia apa tajuknya. Dia kata tajuk yang biasa Ustaz bawa lah ya. Jadi saya pun cadanglah malam ni nak pilih tajuk rahsia Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Rahsia surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad ya, insya-Allah. Jadi sebelum tu ana nak perkenalkan diri lebih lanjut sikit.
berasal dari Benut Pontian, sekarang tinggal di Parit Kurma sebab berkahwin dengan puteri Parit Kurma dengan 8 anak, 8 menantu, 17 cucu. Rumah saya besar tapi kecil sebab anak duduk sini, anak duduk sini, macam rumah teras ni, rumah ya. Jadi meriahlah, boleh buat kuliah. Seminggu sekali saya buat kuliah di rumah, ya, lepas isyak. Ya, alhamdulillah. Muridnya isteri, anak, menantu, cucu, cicit. Cicit belum lagi, insya-Allah. Jadi dulu bersekolah berasal dari Benut, sekolah di Benut, sekolah rendah menengah tak habis, pindah sekolah Tampuk Benut, masuk ke Ma'had Johor, tak habis, dapat tawaran ke Maktab Perguruan Islam Petaling Jaya, bertugas di Maktab Sultan Abu Bakar, sekolah diraja, dua tahun. Lepas tu sambil ambil STP, dapat sambung belajar di Universiti Melaya, Akademi Islam Universiti Melaya, ya. Mengambil jurusan Usuluddin. Kemudian bertugas semula di Maktab Sultan Abu Bakar, dan berpindah-pindah lah. Guru ni memanglah pindah-pindah. Ya. Jadi mula jadi pengetua di Sekolah Menengah Kemasan Agama Bandar Penawar, pindah Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, berpindah ke Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, Sekolah Asrama Penuh. Itu jumpa Haji Zainal tu, syarat Sekolah Asrama Penuh, ya, seminar dan sebagainya. Kemudian saya bersara 5 tahun lepas tu ada sekolah swasta minta tolong. Haji, tolonglah, pengalaman banyak tu. Mari tolong sekolah saya. Sekolah swasta di Subang Jaya. Dapatlah 5 tahun. Lepas tu dah surrender, dah lemah. Letih dah tua-tua ni kan. Pukul 2, pukul 1 tu nak tidur lah. Tidur kat sekolah tak kena, ya. Paksa celiknya kan. Ya. Lama-lama surrender lah. Ya. Jadi mula bersara kedua bulan PKP baru ni lah, bulan 3 tu kan. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni mula terlibat dengan masyarakat, ya, beberapa buah surau, kuliah-kuliah, ya. Ni hari ni Allah beri peluang saya kemari. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan sudi, kita perpanjangan. Kalau tak sudi, tak apa. Saya baca sendiri, saya tengok sendirilah buku ni. Kalau tuan-tuan nak dengar, sama-sama lah kita dengar kan. Belajar ni lagi kita baca, lagi kita belajar lah, ya. Bukan nak kata kita dah pandai kan, ya, tapi ilmu yang berulang tu ibarat zikir, ibarat tasbih, subhanallah. Kena berulang berapa ribu kali kita baca. Haji dah berapa juta kali baca subhanallah dari kecil kan. Tak muat rumah tuan ni je tu. Kalau kumpul besar-besar macam ni kan, tak muat. Ya, tapi masa dibaca ni, ya, macam tu lah ilmu. Dibaca, disebut, didengar. Jangan rasa terlintas, alah aku dah dengar. Itu syaitan tu. Gurur, bisikan syaitan. Alah ustaz ni lama aku dengar. Ini gurur tu. Syaitan sedang berbisik merosakkan iman kita, merosakkan keikhlasan kita. Ya? Jadi kita jadikan zikir, alhamdulillah dapat diulang, ada orang tolong ulang. Ya? Baiklah, kita masuk cerita ni malam ni. Tuan Musi sampai pukul apa? Azan berhenti? Azan berhenti, insya-Allah. Baik, sebelum saya pergi ke surat Al-Ikhlas, saya suka merujuk kitab ni, kitab Nasihul Ibad. Nasihul Ibad. Bagus buku ni, dah terjemah dah buku ni. RM27. Malaysia 24, Sabah Sarawak 27. Nasihul Ibad. Jadi buku ni mengandungi beberapa bab. Bab pertama ialah nasihat 2 rangkap. Dia nasihat 2 perkara. Bab ketiga nasihat 3 perkara. 3 perkara. Sampailah nasihat 10 perkara. Bagus. Jadi banyaklah mutiara-mutiara hikmah, hadis-hadis Rasulullah, firman-firman Allah, ya, untuk memberi khidmat nasihat kepada iman kita, kepada hati kita yang rakus kat dunia ni. Allah beri khidmat pada kita. Amin. Saya hari itu singgah di balik Benut
ziarah bapak kan, bapak dah uzur. Balik tu singgah di Rengit, carilah perabot. Muda budak tu, 24 tahun, nama dia Haikal. Dia menyaga dengan kawan dia. Oh, peramah dia berbual cerita perabot dia. Haikal, kan penat awak tulis harga kan awak tak penat cerita. Inilah perkhidmatan saya, dia kata. Tengok. Dia bercerita tu berhemat. Kalau saya dah tulis tak ada hemat saya. Jadi Allah berhemat pada kita. Kita tak perasan kan? Kita berasa kita berhemat. Allah berhemat pada kita. Diuruskan nyawa kita, perkhidmatan Allah, diuruskan rezeki kita, uruskan kesihatan kita, kebahagiaan kita, iman kita diurus, keluarga kita juga, jiran tetangga kita, sahabat anda kita semua. Allah berkhidmat bagi kita dengan sifat Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu. Watak Allah mengurus kita ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nasihul ibad. Pertama, firman hadis Rasulullah. Dia kata, sesiapa yang bangun pagi dia tidak berniat buruk pada saudara-saudaranya, kawan jiran tetangganya, tak ada niat buruk, bersih dia bangun pagi. Dan dia berniat untuk buat sesuatu yang baik kepada sesiapa, maka pagi itu dia dapat pahala haji mabrur. Kan? Kita bangun tidur dah senaraikan, imam tak gunalah, Bilal tak gunalah, pengusi tak eloklah, wahabi teruklah, apa jiran. Bangun tidur belum buat apa-apa lagi. Dah senarai keburukan, maka dosalah menimbun-nimbun. Lepas tu surau pergi masjid, bawa dosa. Dosa bangun tidur. Ya? Padahal Nabi kata, ni rujuk muka surat 2. Nasihul ibad. Ya? Nabi kata, bangun tidur tu, bayangkan apa perkhidmatan kita nak beri pada orang. Kan? Paling tidak doakan, ya Allah, ya Rabbi, panjangkan usia imamku, ya Allah. Bagus imam ni, akhlaknya baik, peramah, rendah diri, panjang usianya, supaya dia dapat berkhidmat beratus-ratus tahun sebagai imam. Betul macam tu. Ni dak Allah. Tak ada imam lain ke? Amboi. Habis, aku ni boleh jadi imam ke? Lagi teruk. Jadi, bangun tidur mesti membayangkan apa perkhidmatan kita nak beri pada orang. Paling tidak, bangun tidur dengan doa. Ya Allah, ya Rabbi, sihatkan jamaah surauku, ya Allah. Ramai lagi belum turun tu, ya Allah. Lembutkan hati dia, beri dia iman, beri dia hidayah, supaya datang sini ramai-ramai berjamaah. Gitu kan? Itu yang dia ajar. Itu yang saya fahamlah hadis ni kan. Baik. Hadis yang kedua cukup 2 je. Ini asar sahabat. Kata-kata hikmah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni tokoh hukama. Saya dijemput ceramah Maulid Rasul di surau Suknya 7 hari bulan. Apa nak cakap dengan orang alim-alim macam ni kan? Orang yang hebat-hebat dengan surau, dengan tok guru setiap minggu, berbaris tok guru datang. Kita ni ala kerdilnya. Jadi tengok tema Maulid Rasul tahun ni ialah umat Rabbani, negara sejahtera. Tak silap gitulah. Saya pun rujuk, Rabbani ni apa Rabbani? Bukalah tafsir Rabbani. Surah Ali Imran ada perkataan Rabbani. Ya. Dia kata kupasannya, tafsirannya ialah Abdullah ibnu Abbas kata Rabbani itu ialah hukama, ulama, fuqaha, 3. Itu Rabbani. Ya. Rabbani. Jadi bila bicara hukama, ramailah. Hukama ni kata-kata firman Allah pun ada kata-kata yang hukama. Lepas tu dia panggil Allah tu hakim, bijaksana. Ya. Kata-kata Rasulullah pun ada yang kategori hukama. Jadi antara sahabat yang terhandal bidang hukama ni Sayyidina Ali. Bila sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah kata, you ask Ali, please brother. Tu hebat Ali. Ya. Apa dia kata? Sesiapa yang mencari ilmu, maka syurga mencari dirinya.
Sesiapa yang cari ilmu, syurga mencari dirinya. Syurga ngintai-ngintai nak bagi syafaat. Ilmu tu ngintai-ngintai nak bagi kita syafaat. Ilmu kita cari ni. Sebab tu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayang sampai ke liang lahat. Ya. Sesiapa yang berusaha berbuat derhaka, buat maksiat, buat jahat, maka neraka memburunya. Sampai lubang cacing. Bukan lubang cacing lagi. Lubang semut. Bukan lubang semut lagi. Lubang apa paling halus. Dia perambat. Ini pesanan bicara seorang hukama, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kalau bicaranya sampai ke syurga. Jadi sahabat-sahabat malu. Kalau Uzaifah Yamani, dia berbicara hal-hal sufi. Sufi ni bukan cerita orang jujur, orang ikhlas, orang baik. Itu ibadah. Sufi ni kata Uzaifah bin Al-Yamani, Uzaifah Al-Yamani. Dia sahabat Rasulullah. Seorang sahabat, tak ingat nama, sahabat tanya Uzaifah, "Ya Uzaifah, kenapa engkau bicara ilmu engkau ni pelik pada orang, Nabi tak sebut macam ni?" Kata Uzaifah, "Yalah, engkau tanya Nabi tu semayang apa fadilatnya, puasa apa kelebihannya. Tapi aku jumpa Rasulullah tanya, kalau aku buat dosa, kalau aku syirik, apa akibatnya? Kalau aku menipu, apa akibat amalku?" Jadi Uzaifah ni tengok yang opposite dia. Opposite tu lah tasawuf. Tasawuf tu ialah membuang riak, membuang takabur, membuang kesumat, membuang hasad dengki tu. Jadi Uzaifah bincang aspek tu. Dan dia kata dalam kitab tu, ilmu tasawuf, itulah tasawuf. Tasawuf ni membuang sifat-sifat riak, bongkak, takabur. Dia tak bongkak pada orang, tapi bongkak pada Allah. Dia tak riak pada orang, tapi riak pada Allah. Ramai manusia ni termasuk saya. Perasan tak perasan je lah. Itu tasawuf. Ya. Jadi insya-Allah malam ni kita nak bicarakan sedikit aspek tasawuf berdasarkan surah Al-Ikhlas. Ya, insya-Allah. Mula-mula kita baca sama-sama, kita tengok tajwid sikit, kita tengok terjemahan sikit, lepas tu tengok tasawuf je. Ya. Saya baca atau kita nak baca sayang-sayang ke saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Saya baca dulu. Bagus anak muda ni, cepat mencadang. Dia pakai rakyat itulah ni. Orang tu tak larat nak cakap lah, orang muda cakap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tak dengar tu. Macam anak dara sunti malu-malu. Qul huwallahu ahad. 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 Touch, go. Touch and go. Ahad. Mesti ada de. Ahad. Dengar de tu. Hakim 1 kilometer pun dengar. Ahad. Jangan ahad. Jadi huruf lain tu kalau ahad, huruf ta. Kan? Ahad. Ni dia panggil qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Qalqalah ni ada 3. 1 sughra, 2 kubra, 3 akbar. Nanti kalau jumpa kita cakap, kita beritahu. Tapi untuk yang kita sedang jumpa ni ialah qalqalah kubra, meletup. Meletup touching, sentuh aja. Dia tak duduk, deprok Jawa kata tak deprok. Dia cuit aja, tapi dengar cuit dia. Gitu. Ya. Baik, sambung. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini biasalah kita baca dalam tahlil, dalam solat, mana-mana majlis kita baca ni kan. Dari kecil dah, tadika dah hafaz ni. Ya. Katakanlah dia Allah yang Esa. Katakanlah yang Muhammad, dia adalah Allah yang Esa. Tunggal, Esa. Bukan satu. Satu ada dua, ada sejuta, ada trilion, milion. Ahad. Ahad tak ada dua, tiga. Ahad. Esa. Semua orang kata, Acung pun kata, Allah, Tuhan Allah kasih hujan mah. Tapi dia sembah berhala. Kristian percaya Allah itu Esa, tapi dia kata Tuhan itu ada anak. Yahudi pun percaya Allah itu Esa, tapi Nabi semua dibunuh. Ya, siapa lagi? Firaun percaya, tapi aku Tuhan, dia kata. Dekat mana silapnya? Dekat Allahus Samad. Dia percaya Allah Esa, tapi dia tak mahu sembah Allah. Dia tak anggap Allah itu Tuhan dia, dia tak rasa nak rujuk pada Allah. Allahus Samad. Allah tempat mengadu. Allah tempat merayu, Allah tempat berbicara, Allah tempat bersendegura, Allah tempat merayu, Allah tempat sujud, Allah tempat rokok, Allah segala-gala Allah. Tak ada lain. Kan? Buddha Tuhan Allah, tapi dia ada berhala dia. Kristian percaya Allah, tapi ada Jesus. Jadi Jesus lah somat dia. Berhala as-samad. Kalau dia punya tafsiran gitulah, bukan ubah ya tafsiran dia. Jadi orang kafir ni bukan Allahus Samad, berhala somat. Kan? Gereja somat, pokok somat tu, semua pokok tu. Buah ni susun buah. Buah as-samad. Itu. Kita Allahus Samad. Ya. Jadi Allah nak beritahu pada kita manusia, tanyalah aku. Kan? Tanyalah aku, berkhabar dekat aku, beritahu aku. Aku boleh beritahu, aku boleh tolong. Ya? Allahul Alim, Allahu Qawi, Allahu Aziz, Allahul Alim, segala-gala tu. Ya? Naam. Lam yalid wa lam yulad. Ya? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya? Jadi asbabun nuzul, satu lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya yang serupa. Kufuwan ahad. Kufu ni dipanggil apa kufu ya? Melayu apa je? Ya? Maaf. Pandai je. Patut dia jadi hakim ni. Duduk kanan. Ya, setarab. Ya. Setarab ni bukan sebab aku lelaki orang kaya mesti kahwin dengan perempuan kaya. Bukan, tu setarab. Ramai kaya kahwin kaya bercerai-berai. Ya. Startup tu kan sebab aku miskin mesti kahwin orang miskin dah. Startup tu ialah boleh tak kita bekerjasama startup? Boleh ke kita hidup bersama? Boleh ke kita mengurus rumah tangga kita sama-sama? Saya tak ada ilmu ni bang. Kan? Kan dulu ramai orang masuk mesti suami isterinya orang kampung, penuh dengan getah, tak sekolah tak mana. Bukan masalah harta tu startup. Ialah perasaan. Selalu orang bicarakan startup ni ialah status. Rumah besar dengan besar, kereta besar. Yang kereta besar dengan besar, bercerai-berai. Kan? Jadi startup itu ialah perasaan. Ini yang lebih utama dalam keluarga, dalam hubungan suami isteri. Startup perasaan. Minda, boleh matching tak? Boleh lebih kurang tak? Boleh bantu-membantu tak? Kan? Boleh tolong-menolong tak? Boleh support menyapa tak? Ya? Boleh meningkat tak? Ya. Boleh turun, boleh naik. Tu perasaan. Jadi kalau ego semacam, dia tak startup tu. Itu yang ramai bercerai tu. Buat ego. Ya? Isteri gaji besar, suami gaji kecil. Tak startup. No, bukan itu startup. Perasaan. Boleh tak dia? Kan? Rasulullah tak ada gaji. Khadijah lah, sponsor. Itu startup. Boleh tak support? Boleh tak bantu? Ya?
Ini sebab isteri gaji besar, dia jadi bos. Kita jumpa ni cerita ni. Suami gaji kecil jadi kuli. Jangan. Jangan. Allah cipta lelaki itu qawwamu 'ala nisa. Jangan ditukar status tu. Itu hak lelaki Allah beri. Mesti dihormati. Mesti disantuni. Lelaki pun gitulah. Jangan dihina, dihedik wanita ni, isteri-isteri kita ni. Layan sebagai ahli syurga. Layan isteri kita macam ahli syurga. Sebab besok kita nak dia layan kita sebagai ahli syurga. Layan. Santuni. Baik. Asbab nuzul. Mengapa surah ini Allah turunkan? Bila masanya? Satu hari orang Badui datang. Nak challenge Nabi lah. Orang Badui datang. Nabi ni selalu jadi orang beragiu, berdebat kan, berdebat. Ajak berdebat. Yang bapa berdebat Abu Lahab lah. Abu Jahal, Abu Lahab. Orang Badui ni datang jumpa Rasulullah. Dia tak panggil Rasulullah, Muhammad ni, Abul Qasim. Dia panggil Abul Qasim. Salah seorang nama anak Nabi Muhammad, Qasim. Dia panggil Abul Qasim. Aku ada Tuhan. Tuhan aku boleh tunjuk Tuhan aku. Badui kita. Tuhan kau macam mana rupa? Cuba tunjukkan rupa macam mana. Handsome ke, belalai panjang ke, hidung mancung ke, misai macam mana. Tuhan aku boleh tengok keliling Kaabah tu kan, 360 ketul berhala sedang berkumpul tu, sedang dihimpunkan berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Jadi inilah ayat ni turun. Katakanlah ya Muhammad, Allahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dan dia tak beranak. Dia bukan mak, dia bukan bapa, dia bukan anak. Allahu ahad. Insya-Allah. Baik. Tuan-tuan nak tanya apa? Semua dia terpesona. Ada nak tanya? Sambung? Baik, insya-Allah. Kalau ada soalan bolehlah tuan-tuan. Kalau saya tak boleh jawab, saya tangguh. Selalu jamaah di tempat-tempat lain dia tanya, minta maaf Haji, saya tangguh soalan ni, minggu depan jawab. Saya kena buat rujukan. Baik. Baik, qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas, apa dia punya kehebatan surah Ikhlas. Pertama, sahabat-sahabat, surah Ikhlas ni mesti jadi jadi sirim akidah kita, sirim standard akidah kita. Allahu ahad, Allahu samad. Sirim kita, Jadi bila kita kata la ilaha illallah, jangan rujuk pak lain pula. Tak nak rujuk Quran. La ilaha illallah tapi rujuk sianu jadi gaduh ni tak habis-habis. Pasal banyak sangat rujukan. Cuba rujuk satu Al-Quran. Ada yang rujuk ilmu dari Amerika. Rakyat kita ramai belajar di Amerika, di England. Rujuk ilmu belajar di England. Dah tak sama. Di Australia, di Malaysia, di Indonesia. Jadi masing-masing bawa teori ego. Tak bawa teori yang Allah cadang. Allahu samad. Tanyalah aku. Allah kata, Allahu samad. Tanya Allah. Rujuk Allah. Semayang 5 waktu tapi tak rujuk Allah. Tak rujuk Al-Quran. Ada, insya-Allah ada. Anak saya dia berniaga. Jadi satu masa perniagaan dia naik. Sebelum tu dia berniaga dia hidup apa? Hidup segan mati tak mau gitu. Jadi Ramadan baru ni. Ramadan kan tarawih di rumah. Atuklah jadi imam tarawih dengan cucu-cucu begila. Saya beritahu, bukan saya beritahulah, Allah beritahu, Nabi beritahu. Doa yang hebat,
Allahumma ftah alaina Allahumma ftah lana Allahumma ftah alaina rizqan Allahumma ftah alaina maghfirah Allahumma ftah alaina quwwah Allahumma ftah alaina abwab baru datang Allahumma ftah alaina abwab as-sihah Allahumma ftah alaina abwab ar-rahmah Allahumma ftah alaina abwab al-barakah Allahumma ftah alaina abwab al-quwwah Allahumma ftah alaina abwab al-mawaddah Allahumma ftah alaina abwab al-rizqi Allahumma ftah alaina abwab al-ilmi Allahumma ftah alaina abwab al-maghfirah Allahumma ftah alaina abwab al-jannah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Saya ajar cucu-cucu saya, anak saya yang berniaga tak jadi-jadi tu. Ni doa. Awak baca sepanjang Ramadan ni, baca ulang-ulang. Alhamdulillah. Berniaga ganda mula maju. Bila maju tu, dia aksen lagi. Anak saya lah aksen. Oh, dia cerita dengan mak dia. Yelah mak, nak maju ni kena kerja keras mak ya. Mak dia pun WhatsApp kat saya lah. Kan? Anak cakap apa kan? Sesungguhnya ingin maju itu adalah milik Allah. Sesiapa nak maju mesti rujuk pada Allah. Kita maju ni kerana keberkatan doa ibu bapa. Kita maju ni kerana keberkatan doa peminta-peminta sedekah yang kita beri sedekah tu. Kita maju ni kerana doa anak-anak yang soleh. Kita maju ni kerana doa jiran-jiran kita. Jadi anak saya tu nama dia Huda. Kena faham bahawa rezeki ni bukan kerana usaha. Sebab ramai orang tak berusaha pun. Kan? Gaji dia Masya Allah. Pendapatan dia Allahu Akbar. Ya? Tanya Haji Zainal ni. Dia bukan kerja tu. Gajinya ribu-ribu tu. Bukan kerja apa tu? Kerja berzikir je. Kan? Yalah dulu dia berempah pulas kan? Jadi dia pun mula berzikir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bila dia sampai kedai, maka menderulah orang datang berbelanja. Barulah dia faham bahawa rezeki itu datang dari Allah. Allah lembutkan hati orang-orang lain tu untuk datang berbelanja. Ya? Jadi mesti balik pada Allah. Allahus Samad. Ya? Baik. Kata si Al-Fadil Abu Hurairah. Abu Hurairah ni masuk Islam lambat tahun 7 Hijrah. Dia datang dari Yaman, miskin. Miskin, duduk di keliling Masjid Nabawi tu. Sampai Nabi buat extend tu untuk tumpangan 400 orang miskin. Termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bodoh, dia cerita, dia bodoh. Dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni bodoh, kau doakanlah aku biar aku pandai. Maka Nabi doakan dia pandai. Dan Alhamdulillah, dia berguru dengan Nabi 4 tahun, dia sudah jadi hafiz muhaddis. Dia dapat menghafaz 5,347 hadis. Top 1. Second, Abdullah ibn Abbas. Yang 3 tak ingat. Yang keempat baru Aisyah. Aisyah baru 2,000. Bukan nak baru 2,000 maknanya kita pandang dia lekeh, tapi nak perbandingan tu. Kita pun hadis ni dah lama ni kita pencen hadis tak pertama-tama je. Kan? Berapa hadis lah kita. Paling tidak kita bacalah. Kata Abu Hurairah, ya, membaca surah Ikhlas seolah-olah membaca 1/3 Al-Quran. Ada orang komen. Pertama anak saya lah saya dengar komen. Mana pula baca Ikhlas dapat seolah-olah baca 1/3 Quran. Orang hafaz Quran bertahun-tahun. Dia hafiz. Dia hafaz Quran 4 tahun. Senang nak baca Al-Ikhlas dapat 1/3. Dia katalah, dia komen. Jadi kita jawablah dengan knowledge kan, dengan rujukan. 1/3 tu maknanya Quran 1/3 Quran tu membicarakan hal-hal iman, akidah, hal-hal syirik, hal-hal kufur. 10 juz tu punya payah nak ajak orang beriman. Allah tu kita siapa nak dengar? Haji, Allah yang cipta manusia cerita beriman menggunakan 10 juz.
Kalau di kompor-kompor susun ni 10 juz. Melenting lagi. Kan? Melenting lagi. Ya. Jadi sesiapa nak ceritanya di surah Ikhlas ni baca 3 kali sama dengan 1/3 Al-Quran, maknanya kandungan dia. Kandungan Al-Quran tu 10 juz ialah bicara hal-hal akidah. Bagaimana nak bangunkan akidah yang sahih, akidah yang salimah, akidah yang lurus, akidah yang ibadur rahman, akidah yang mutawakkilin, akidah yang mukhlisin. Ada orang beriman akidah dia tapi dia tak ikhlas. Tak mutawakkilin. Tak muttaqin. Allah yang bicara tu bukan saya. Kan? Allah bicara. Baik, seterusnya. Dia kata, bacalah 11 kali surah Ikhlas ni. Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali. Setiap hari. Masa tuan-tuan pilih sendiri. Tuan-tuan tahu murus masa masing-masing. Berbeza-beza. Saya sibuk pagi, tuan-tuan sibuk malam. Kan? Ahli politik sibuklah malam kan. Orang berkebun sibuk pagi. Bila kita baca 11 kali surah Ikhlas ni tuan-tuan, Allah binakan banglo di syurga. Berapa harga haji? Haji nama ni? Syekh? Haji nama apa? Mushroom. Haji beli rumah ni harga berapa ribu? Mula-mula dulu 72. Sekarang kalau jual 200 kan. 200 tu berapa lama kita bawa habis bayar kan? Berapa banyak modalnya. Tapi nak bina banglo di syurga baca Al-Quran. Tak payah bawa bulldozer, bawa mekanik, bawa pelan, bawa kontraktor pergi syurga buat tak payah. Tak payah beli pasir simen, tak perlu. Bawa qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah bina satu banglo. Bukan malu macam kita duduk ni, macam rumah saya tu, rumah papan aja. Kan? Tak boleh nak bayang kan? Nabi kata tak boleh dibayang oleh mata, oleh ilmu, oleh fikiran. Tapi ada satu hadis bayangan mengenai syurga ni. Allah turunkan nikmat dari syurga 1% ke bumi ni. Itu bayangan dia. Nak mudahkan kita faham. Nak faham perfect, kita belum pergi syurga. Tapi Nabi kata Allah turunkan nikmat dari syurga 1%. Apa ada di syurga? Apple, pisang, durian, tembikai, leci, apa lagi buah-buah. Semua buah-buah ni dari syurga. Allah turunkan 1%. Tak habis makan. Durian, musang king, musang apa lagi? Musang king, musang permaisuri, musang apa lagi? Musang pengarah, apa lagi? Kan? 1%. Lagi ramai orang, lagi banyak musang king. Kan pelik. Patut makin habis. Makin banyak. Lagi ramai orang makan basmati. Lagi makan tak habis. Jadi nikmat Allah turunkan nikmat dari syurga 1%. Jadi apa yang kita rasain ini nikmat syurga lah tuan-tuan. 1%. Jadi syurga itu besok dia hadis kata bila hari kiamat besok dicampur balik syurga itu jadi 100% semula. Sekarang tinggal 99 lah. Tunggu yang 1% kita makan tu. Kongsi sana sini tak habis-habis ni. 1%. Baik, samalah dengan hadis kursi man bana masjida ayyabtari liwajhi Allah bunyalahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan masjid, maka Allah akan binakan banglo di syurga. Bapak, banyak mana masjid nak buat ni? Haji buat satu. Kan gitu maksudnya kan? Satu ialah share lah kan masjid ni. Buat satu. Ada orang nak buat masjid, tempat lain nak buat masjid.
kita bangunkan dia. Bangunkan, sekarang ni bangunkan bank in, ya kan? Bank in. Jadi siapa yang bank in duit untuk membangun masjid, menyelenggara masjid, apa lagi menyelenggara ni apa? Maintenance masjid, surau, nak tukar kapet, lampu pecah, nak tukar kipas, bayar bil. Ni semua dalam teori membangunkan masjid. Datang mengimarahkan masjid, ibu-ibu datang, bapa-bapa datang, Allah akan binakan banglo di syurga. Jadi tak payahlah kita sediakan kontena isilah, nak isi pasir lah, paku, nak buat banglo besok kat syurga. Tak perlu. Yang kita kena sediakan kontena ialah kontena Fatihah, kontena sedekah, kontena sembahyang, zakat, sedekah, wakaf. Yang kita perlu siapkan. Imam Hambali ni Imam Hambal lah. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia hidup dalam tahun 200-an tahun. Hijrah, 200 hijrah. Tak silap dia ni, kalau silap kita betulkan semula. Dia ada hubungan dengan Imam Syafi'i. Sama ada dia guru atau Imam Syafi'i guru. Berjumpa ni, berguru. Dia pakar hadis. Pakar hadis. Bukan Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Bukhari. Apa dia kata? Bacalah 11 kali untuk ahli kubur. Kubur ni tuan-tuan, jangan pandang batu nisan aja. Kosong, kita memandang dengan kosong. Batu nisan lah. Wah, kubur dia. Ramai orang kat kubur jangan. Rujuk kitab susunan Imam Al-Ghazali bertajuk Di Sebalik Tabir Kubur. Kitab ini hampir 500 muka surat. Dia mengetengahkan hadis-hadis yang membicarakan alam ghaibiat, termasuk alam kubur, alam barzah. Alam ruh. Apa dia kata? Nabi kata, ada manusia masuk liang lahat, diempit oleh bumi. Empit. Hancur tulang ni. Buka, empit lagi sampai hari kiamat. Dan kubur pun berbicara. Engkau siapa? Aku tak pernah tengok engkau. Engkau tak pernah datang pun. Kita ni yang menonong asyik duk banglo. Kalau kat KL tu LRT je kan. Kondo tinggi-tinggi, kubur tak singgah, jangan. Nanti kubur berbicara kasar. Siapa engkau? Aku tak pernah tengok kau datang kubur. Pula hari ni mendengar dia kau datang. Sebab tu kubur ni kena ziarah. Kena bacakan surah Al-Ikhlas, ahli kubur. Bila seorang ziarah ke kubur, nak ziarah mak, bapak dia, siapa-siapalah dia nak ziarah. Sampai di pintu kubur tu, bahagian depan, liang lahat yang depan tu akan panggil saudara dia yang nak diziarah tu. Mak dekat belakang tu panggil. Makcik, anak kau datang. Bergegas makcik. Mak kita datang. Menangis mak kita sampai hatimu nak lama kau tak datang. Rujuk kitab. Ini kitab Burru' Ibn Qayyim. Sampai hati kau nak 2 tahun, 3 tahun baru kau nak ziarah mak. Kena ziarah tuan-tuan. Jauh, memanglah jauh. Memanglah jauh. Dan kita yang menyusun jauh. Ziarah. Ambil masa peluang. Jangan sampai mak kita menangis. Tambah pula jauh-jauh kita ni, Fatihah tak sampai, ayat kursi tak sampai, Al-Ikhlas tak sampai, lagilah mak kita menjerit. Sampai hati anakku. Allahu Akbar. Jadi kubur ni jangan pandang tak ada apa-apa lah. Kena pandang sungguh. Pandang banglo kita. Ada orang mati tuan-tuan, masuk liang lahat. Dalam kitab Imam Ghazali. Hadis. Imam Ghazali ni dia kompon. Dia hadis je. Dalam kitab Sebalik Kubur tu. Apa dia kata? Nabi kata, bila manusia itu masuk liang lahat, orang pun mula berangkat balik, maka suara pun datang. Suara datang. Assalamualaikum Haji Zainal. Waalaikumsalam.
Atadri man ana? Kau ingat aku? Kau ingat aku lagi tak? Kita gebel-gebel je. Siapa kau ya? Analladzi tuhibbu, akulah yang kau dulu suka, kau cinta. Analladzi taqra'uhu, akulah yang kau selalu baca. Analladzi tashumu, akulah yang kau selalu cium. Analladzi tanzuru, akulah yang kau selalu tengok. Quran berbicara. Mula-mula datang bukan angkin dah mengaji. Quran. Kalau kita nak lah. Kalau tak nak bukan angkin lah. Pilihlah ke. Pilihan kat kita. Saya nak suara Quran tu datang. Barulah dia teringat. Antal Quran, ma'anal Quran. Jangan takut Haji Zainal, aku dengan kau. Sampai hari kiamat aku tunggu kau. Terang menderang kubur. Kalah spotlight ni. Kalah. Terang menderang. 70 hasta luas ni kubur kita. 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Murid sekarang tak tahu hasta ni. Kena tunjuk macam ni. Ni 1 hasta. Itu tangan ustaz dia. Oh, lepuk kan tangan ni. Hasta ni ukuran dia. Hasta. Dulu saya sekolah hasta. Cikgu tunjuk hasta. Sekarang meter, milimeter. Saya pula tak tahu. Kan? 70 hasta keliling. 360 darjah. Terang menderang kubur. Bulat. Bulat semualah. Sebab itu Quran ni mesti dibaca dan dipahami, dihayati, dihafaz. Apa tuan-tuan, saya minta maaf lah. Saya dah pencen, dah berumur ni. Kalau tuan-tuan sudi terima ingatan ni, terima. Alhamdulillah. Kalau tak pun tak apa. Bukan paksa. Hafaz Quran tu hafaz. Sebulan 1 ayat pun tak apa. Hafaz. 1 bulan 1 ayat. Hafaz. 1 bulan 1 ayat. Hafaz. Tuan-tuan, kita nak cari apa? Rumah dah ada. Ganji pencen dah ada. Kereta tinggal 4 biji. Kan? Makan pun senggut-senggut. Kejap macam mana, kejap gaut. Kan? Isteri pun pencen juga. Dah 2 pencen dah. 20,000. Nak cari apa lagi? Duduk baca Quran. Duduk baca Quran. Duduk baca Quran. Duduk. Bukan 24 jam. Allah pun tak suruh 24 jam. Kan? Tapi sikit istiqamah. Sikit istiqamah. Pilihlah. Surah apa tuan-tuan nak pilih? Sajadah dah hafaz. Al-Insan dah hafaz. Lagi apa? Apa tu? Waqi'ah dah hafaz. Al-Mulk dah hafaz. Apa lagi? Carilah. Tambah. Sebab Nabi dah sebut nyata dah. Quran lah teman kita. Berebut. Yang sampailah Quran. Mula-mula sampai. Lepas tu barulah ibadah-ibadah lain. Solat datang. Assalamualaikum, aku solat. Haji, aku solat. Oh, kau solat ni, alhamdulillah, terima kasih. Aku nak tolong Haji. Puasa pun datang. Assalamualaikum Haji, aku puasa. Semua datang, ngadu nak tolong, dah jadi pembela, jadi saksi. Bukan Allah nak nyusahkan kita. Allah nak menyenangkan kita. Ya? Jadi bersyukur banyak Allah pilih kita. Hati yang lembut, jinak dengan Allah. Tak banyak sikit pun tak apa, jangan kosong. Ya? Bertambah. Terus bertambah. InsyaAllah. Bacalah 200 kali. Baca Al-Ikhlas 200 kali. Dah insyaAllah. Dah. Dah bila tertanggul Pasal tak ada signal berjalan je. InsyaAllah. Bila kita tangguhkan. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita. InsyaAllah. Allah muliakan kita di dunia ini, di alam kubur nanti, di mahsyar nanti dengan syafaat Al-Quran insya-Allah. Allahumma rabbana ya Allah. Apa doa atam Quran tu? Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bijudika wa karimika Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf kalau ada tersilap kasar bahasa contoh tak kena, insya-Allah.
ada umur kita jumpa lagi insya-Allah.